Okey, Assalamualaikum semua. Sihat? Sihat. Dah makan dah semua? Dah. Puasa? Alhamdulillah. Puasa? Jemaah semua puasa? Alhamdulillah. Okey. Okey. Sebelum kita belajar, tengok cikgu bawa apa ni? Globe. Dan cikgu tadi bumi lagi? Spera. Bentuk spera. Bentuk spera lagi? Apa? Dalam dekat globe ni ada apa? Kehidupan. Mana kamu nampak kehidupan? Ada apa? Ada peta, negara, laut, tanah. Sekarang cikgu nak seorang tunjukkan dekat mana peta Asia Tenggara. Siapa nak? Okey, Alia. Tunjukkan kat mana? Okey, tunjuk kat kawan dekat mana? Dekat sini, Asia Tenggara. Okey, sekarang Alisha tunjuk dekat mana Malaysia? Dekat mana? Di tengah-tengah ni Malaysia. Okey, terima kasih. Berikan tepukan gemuruh kat Alisha. Okey, sekarang ni kenapa Asia Tenggara dekat sini? Sebab apa? Sebab okey, kita tengok ni kan bentuk Asia Tenggara. Ni bentuk Asia. Okey, dia dikenali sebagai Asia Tenggara disebabkan dia duduk di sebelah tenggara Asia. Okey, faham semua? Faham. Okey, sekarang ni cikgu senaraikan 11 negara yang kita pernah belajar sebelum ni. Okey, kita sebut sama-sama ni. Myanmar. Lagi? Laos. Lagi? Thailand. Lagi? Vietnam. Kemboja. Lagi? Filipina. Malaysia. Singapura. Brunei. Indonesia. Dan Timur Leste. Okey, terima kasih semua. Okey, sebelum kita mulakan kelas hari ini, cikgu nak nyatakan 3 objektif untuk kamu tahu apa yang kita akan belajar topik hari ini. Okey, yang pertama, kamu semua akan menjelaskan ciri-ciri tanah pamah dan pinggir laut dengan betul. Objektif yang kedua, memberikan contoh tanah pamah dan pinggir laut dengan baik. Seterusnya, objektif yang ketiga, kamu semua akan dapat menghuraikan kepentingan tanah pamah dan pinggir laut dengan baik. Okey, hari ini kita nak belajar bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Tapi hari ini kita nak belajar 2 bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, yang pertama pinggir laut. Yang kedua iaitu tanah pamah. Kita akan belajar 2 sahaja hari ini. Okey, sekarang kita tengok yang pertama, pinggir laut. Okey, pinggir laut, semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali Laos. Okey, pinggir laut ini adalah cetek dan dikenali sebagai pentas benua. Okey, kat sini ada 5 contoh pinggir laut, iaitu Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa lagi, Laut Sulu lagi, Laut Sulawesi. Okey, kita tengok Laut Andaman tu macam mana? Okey, tengok Laut Andaman sebahagian daripada Lautan Hindi dan terletak di selatan Myanmar dan barat Thailand. Kita tengok dekat mana terletaknya Lautan Andaman. Okey. Tengok. Lautan Andaman tadi dia bagi tahu dekat selatan Myanmar, lagi barat Thailand. So dia ada di sini. Laut Andaman. Okey, cikgu bagi satu contoh pulau yang berada di Laut Andaman, iaitu Pulau Pipilih. Okey, kita tengok Pulau Pipilih ni macam mana keadaan dia. Okey, kita tengok dalam video. Okey, tengok Pulau Pipilih ni terletak di Kepulauan Pipilih dalam wilayah Krabi di antara Phuket dan dataran Thailand. Kita tengok kawasan pelancongan, ada bot kan. Selalu bot ni ada buat snorkeling. Tadi kan sebut kan snorkeling. Kita tengok. Okey, pulau ini sangat terkenal dalam kalangan pelancong. Okey.
Siapa pernah pergi pulau-pulau macam ni? Siapa pernah pergi? Phuket ke? Tak pernah pergi? Tak ada respon, tak pernah pergi. Dalam Malaysia? Pulau Pangkor. Pulau Langkawi lagi? Teluk Senangin. Selalunya kamu buat apa kat sana? Mandi laut lagi? Main banana boat. Main pasir? Benamkan badan dalam pasir. Lagi? Buat istana pasir. Okey. Pulau Pipilih ni bersepadan antara Laut Andaman dan Selat Melaka. Okey, seterusnya kita tengok Laut Cina Selatan. Okey, Laut Cina Selatan ini sebahagian daripada Lautan Pasifik. Okey, kalau kita tengok Lautan Hindi ni, kalau di Malaysia, di Asia Tenggara, Lautan Hindi ni di sebelah barat. Kalau Lautan Pasifik ni di sebelah timur Malaysia. Sekarang ni dikelilingi tanah besar China, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura dan Vietnam. Kita tengok dalam peta. Okey, tengok ni. Kita tengok ni adalah pulau, ini adalah Laut Cina Selatan. Dikelilingi oleh Vietnam. Lagi? Thailand. Lagi? Filipina. Dekat sini? Brunei. Lagi? Singapura. Malaysia. Kalau kat atas ni apa? Tadi saya tanah besar China. Antara keliling sini terletaknya Laut Cina Selatan. Okey, contoh yang terdapat di Laut Cina Selatan yang cikgu bagi adalah Pulau Anambas. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok Laut Jawa, Laut Sulu dan Sulawesi. Okey, Laut Sulu ni terletak di barat daya Filipina. Dipisahkan dengan Laut Cina Selatan dan Palawan di Filipina. Okey, Laut Jawa pula terletak di antara Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Okey, kita tengok dekat mana. Laut Jawa terletak di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa di sini dan di Sumatera. Laut Jawa ni dikelilingi oleh 4 tadi cikgu bagi tahu. Okey, dekat dalam Laut Jawa ini ada Gosong Seloka. Okey, cikgu nak bagi tahu dia akan terjadi apabila air surut sahaja. Bila air pasang, Gosong Seloka ni tak akan dapat lihat. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar tentang tinggi laut. Sekarang kita nak belajar tentang yang kedua iaitu tanah pamah. Okey, kita ingat tanah pamah ini banyak terletak di delta dan lembah sungai. Okey, dia kawasan ni adalah subur dan sesuai untuk pertanian. Contoh? Padang madi. Lagi? Kandung sayur-sayuran. Okey, seterusnya tanah pamah ini berpenduduk padat kerana pertempatan dan jaringan perhubungan mudah dibina. Okey, contoh kawasan dekat tanah pamah ni, contohnya delta Sungai Mekong di Vietnam. Lagi? Delta Sungai Irrawaddy di Myanmar. Lagi? Lembah Menang Chao Phraya di Thailand. Okey. Kalau Menang Chao Phraya ni ada apa? Pasar terapung. Ada buat jual beli. Tak ada, bukan jual bot. Jual beli atas bot. Okey, kita tengok dulu. Yang ketiga, Lembah Menang Chao Phraya. Dia adalah sungai utama di Thailand. Okey, sungai utama di Thailand. Okey, apa aktiviti kat situ dia buat? Masak? Pasar terapung. Lagi? Perdagangan lagi? Tengok apa dia buat lagi? Jual beli. Selalunya adalah tempat pelancongan beli belah. Okey, kita tengok video. Macam mana kawasan Menang Chao Phraya ni? Tengok, Menang Chao Phraya panjangnya 370 km mengalir dari utara ke selatan Thailand.
Okey ingat, pasal terapung menjadi tarikan pelancongan. Nampak tak? Banyak kan? Pasal terapung buat jual beli. Okey, dah habis. Tadi tengok kan, menarik tak? Siapa rasa nak pergi Menon Cepraya ni? Ramai kan rasa nak pergi. Cikgu pun rasa nak pergi dan tak ada lagi kesempatan sekarang ni. Kita nak buat aktiviti pengukuhan secara berkumpulan. Kita akan adakan aktiviti PAK 21 iaitu share and turn. Tahu tak share and turn? Pernah dengar? Tak pernah. Okey, share and turn ni dia macam ni. Dia adalah satu perbincangan dalam kumpulan dan kita bergilir-gilir berkongsi idea. Okey, nak lebih jelas cikgu terangkan dekat sini. Okey, macam mana arahannya? Okey, arahan yang pertama kita bahagikan kumpulan dahulu. Yang kedua, setiap kumpulan akan mendapat sampul yang berwarna ni seorang satu. Okey, dalam sampul berwarna. Okey, di dalam sampul ni ada satu soalan dan satu kertas kosong untuk kamu menulis jawapan di atas ni. Yang kelima, murid akan beri masa untuk 10 minit menjawab dan berbincang. Selepas 10 minit, wakil daripada setiap kumpulan akan datang ke depan untuk mempersembahkan idea-idea masing-masing. Okey. Kumpulan kedua lagi, kumpulan api. Anak kuning lagi. Merah. Hijau. Hijau. Merah. Okey. Semua dah dapat kan sampul warna-warni? Okey. Jawapan tak kisah dalam bentuk macam mana kamu nak persembahkan. Dalam bentuk buih ke, peta aiting ke, ulat ke, daun ke, peta Malaysia ke, peta Asia Tenggara, tak kisah. Okey, cikgu akan bagi masa 10 minit untuk menjawab. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya. Okey, faham semua? Faham. Okey. Kita dah sampai ke hujung masa. Jadi tak ya. Dah start ke? Ha. Dah. Kita minta kumpulan satu untuk present jawapan di depan. Boleh? Okey. Menaraikan 5 laut di Asia Tenggara. Terdapat 5 laut di Asia Tenggara iaitu Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Laut Andaman terdapat di selatan Myanmar dan barat Thailand. Laut Cina Selatan pula terdapat dikelilingi tanah besar China, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan Indonesia. Laut Sulu terdapat di barat daya Filipina dan dipisahkan dengan Laut Cina Selatan oleh Palawan Filipina. Laut Sulawesi pula terdapat di barat lautan Pasifik dan di sempadan Kepulauan Sulu. Laut Jawa terdapat di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi di gugusan Kepulauan Indonesia. Sekian, terima kasih. Okey, bagikan tepukan gemuruh kepada kawan kamu. Okey, naraikan semula 5 laut yang kawan kamu dah bentangkan tadi. Okey, yang pertama, laut? Laut Andaman. Lagi? Laut Sulu. Laut Sulawesi. Laut Jawa. Yang last sekali laut? Laut Cina Selatan. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita tengok untuk kumpulan yang kedua pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 dan soalan yang kami telah dapat adalah jelaskan ciri-ciri pinggir laut di Asia Tenggara. Beberapa jawapan yang kami dapat sendiri adalah cetek. Dia juga dikenali sebagai pentas benua kerana kawasan perikanan. Dan juga kedalaman ia adalah 180 meter dari aras laut.
Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita nyatakan balik semula. Apa ciri-cirinya? Cetek. Lagi? Kedalaman 180 meter dari aras laut. Lagi dikenali sebagai pentas benua. Okey, berikan ketepukan gemuruh pada kawan kamu. Terima kasih. Kita tengok untuk kumpulan yang ketiga pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3. Soalan dia, apakah kepentingan tanah pamah di Asia Tenggara? Pertama ialah mudah membawa jaringan pengangkutan. Yang kedua, berpenduduk padat kerana pertempatan. Yang ketiga, subur dan sesuai untuk pertanian seperti penanaman padi. Yang keempat ialah banyak terdapat delta dan lembah sungai. Okey, kita dah dengar kepentingan tanah pamah. Okey, antaranya apa? Okey, kita ulang balik tadi. Apa kawan kamu bentang tadi? Okey, yang pertama. Subur. Lagi tanah subur. Okey, dijadikan jaringan pengangkutan. Yang ketiga, terdapat leta dan lembah sungai. Yang keempat, berpenduduk padat. Okey, kita berikan tepukan gemuruh pada kawan kamu. Okey semua, kita dengar pula untuk pembentangan yang keempat. Assalamualaikum semua. Soalan dia nyatakan 3 contoh pinggir laut di Asia Tenggara dan huraikan. Okey. Contoh pertama Pulau Andamas terletak di Kepulauan Riau, berada di antara Singapura dan Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Lepas tu dia terletak di Laut Cina Selatan. Lepas tu terdiri daripada 255 pulau kecil, hanya 26 yang berpenghuni. Lepas tu contoh yang kedua, Pulau Pipileh bersempadan antara Laut Andaman dan Selat Melaka. Lepas tu pulau ni dia terletak di Laut Andaman dan terletak di wilayah Krabi di antara Phuket dan dataran Thailand. Pulau ini sangat terkenal di kalangan pelancongan. Pelancong. Lepas tu contoh yang ketiga, Gosong Seloka. So dia terletak di Laut Sulu, merupakan beting pasir yang terletak di Kepulauan Karimun Jawa. Pasir putih, pantai dikelilingi oleh air laut jernih, terlihat seperti kolam renang di tengah laut. So pulau ni tidak kelihatan ketika air pasang, hanya muncul apabila air laut surut. Okey, kita nyatakan balik semula 3 contoh contoh pinggir laut di Asia Tenggara. Yang pertama tadi, apa nama kawan kamu sebut tadi? Pulau Pipilel. Yang kedua, Pulau Andamas. Yang ketiga, Pulau Gosong Seloka. Okey, berikan tepukan gemuruh pada kawan kamu. Okey, kita seterusnya kumpulan ke-5. Okey. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 5. Soalan yang kami dapat, nyatakan 3 contoh tanah pamah di Asia Tenggara dan huraikan. Contoh-contoh kami pilih ialah delta Sungai Mekong, delta Sungai Irrawaddy dan lembah Menam Chao Phraya. Delta Sungai Mekong terletak di kawasan barat daya Vietnam. Lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada Sungai Mekong, terutama hasil pesawah padi. Delta Sungai Irrawaddy terletak di Myanmar. Sungai terpanjang 2,293 km. Peranan penting dalam pengangkutan dan pertanian. Lembah Menam Chao Phraya terletak di Thailand. Sungai panjangnya 372 km, mengalir dari utara ke selatan Thailand. Pasar terapung menjadi tarikan pelancong. Terima kasih. Okey, kita senaraikan balik semula 3 contoh tanah pamah tadi. Apa? Yang pertama? Delta Sungai Mekong. Yang kedua? Sungai Menam Chao Phraya. Yang ketiga? Sungai Irrawaddy. Okey, kita berikan tepukan gemuruh pada kawan kamu. Terima kasih. Okey, kita tengok pula kumpulan yang terakhir. Kumpulan 6. Okey, berikan tepukan gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kumpulan 6 dan kami dapat soalan menyatakan negara yang tidak mempunyai pinggir laut dan negara-negara sekeliling negara tersebut. Jawapan dia ialah negara Laos dan negara Laos dikelilingi oleh China, negara Vietnam, negara Thailand, Myanmar dan negara Kemboja. Saja. Okey, kita ulang balik semula. Apa negara yang tidak mempunyai pinggir laut? Laos. Dan dikelilingi dengan? Vietnam. China. Thailand. Lagi? Kemboja. Satu lagi. Filipina. Okey, kita berikan tepukan gemuruh yang terakhir. Okey. Terima kasih semua. Okey, sekarang kita dah hampir ke penghujung masa. Seronok tak tadi kita buat aktiviti? Seronok. Okey, tadi kita belajar apa? 2 unit, iaitu 2 bentuk muka bumi. Yang pertama? Pinggir laut. Pinggir laut. Yang kedua? Tanah Pamah. Tanah Pamah. Okey, cikgu nak seorang wakil untuk ceritakan bagaimana ciri-ciri dan 2 contoh untuk Tanah Pamah dan pinggir laut. Okey, untuk Tanah Pamah dahulu. Okey, Alisha. Ciri-ciri Tanah Pamah ni macam banyak terdapat. Delta dan lembah sungai subur dan sesuai untuk penanaman macam padi. Lepas tu berpenduduk padat kerana ketepatannya. Lepas tu mudah membina jalinan pengangkutan. Lepas tu Okey, contohnya? Delta Sungai Mekong di barat daya Vietnam, Delta Sungai Irrawaddy di Myanmar dan Lembah Menam Chopraya di Thailand. Okey, itu adalah antara ciri-ciri dan contoh Tanah Pamah. Okey, kita ulang sama balik. Okey, Tanah Pamah tadi apa? Banyak terdapat di delta dan Lembah sungai. lembah sungai. Lagi? Sumber dan sesuai untuk pertanian seperti Kawasan pertanian. Lagi? berpenduduk padat. Berpenduduk padat. Okey, contohnya apa? Delta Mekong. Delta Sungai Mekong. Sungai Mekong. Lagi? Delta Sungai Irrawaddy. Delta Sungai Irrawaddy. Okey, kita berikan tepukan gemuruh pada kawan kamu. Okey, seterusnya cikgu nak seorang wakil untuk menceritakan tentang pinggir laut pula. Okey, antara ciri-ciri dan contoh. Kamu okey. Karisa, boleh? Pinggir laut di Asia Tenggara ini cetek. Okey, Ia dikenali sebagai pentas benua kerana kawasan kedalamannya 180 meter dari aras laut. Antara contoh pinggir laut di Asia Tenggara ialah Laut Cina Selatan dan Laut Andaman. Okey, kita tengok tadi dia bagi ciri-ciri adalah cetek. Lagi? Dia dikenali sebagai pentas benua dan kedalaman dia 180 meter dari aras laut. Okey, apa contoh dia? Laut Andaman. Lagi? Laut Cina Selatan. Okey, berikan tepukan gemuruh pada kawan kamu. Okey. Okey, cikgu nak tambahkan sikit untuk pengetahuan kamu. Selain aktiviti pertanian, penduduk masa kini juga menjalankan aktiviti lain seperti memburu binatang, membuat perikanan, contoh menjala, menternak binatang. Okey, contohnya kita tengok kawasan Delta Sungai Mekong. Kita buat apa? Dia lebih kepada pengaliran untuk penanaman padi. Okey, kalau Sungai Irrawaddy, kita lebih kepada penanaman padi juga. Okey, kalau untuk Lembah Menam Chopraya lebih kepada pelancongan, perikanan dan tempat perdagangan. Okey, semua berdasarkan presentation tadi, nampaknya semua dah faham. Okey, nanti semua siapkan buku kerja muka surat 112 dan kita akan jumpa masa akan datang. Okey, terima kasih semua.